Dan semalam serta kemarin kabarnya, ni saya dapat perkabaran bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun menahan 3 pengarah syarikat. Ini isu ni saudara, saya dah dapat tahu dah seminggu lebih. Tapi saya tak dapat nak mewawarkan benda itu selagi tidak disahkan oleh SPRM. Tapi semalam daripada Metro Online, laporan daripada saudara Muhammad Haris Fadli, saudara, yang menyebut bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah pun menahan 3 pengarah syarikat kerana disyaki menerima rasuah berjumlah sekitar 15 juta ringgit bagi mendapatkan projek pembinaan sebuah pengkalan di Pahang. Ini ceritanya dah minggu lepas dah berlaku, saudara. Cuma saya tak boleh nak wawarkan, tapi bila dilaporkan oleh Harian Metro itu, katanya benda yang sahih. Kerana menurut sumber katanya ketiga-tiga suspek berusia dalam 40 hingga 50 tahun dan ditahan oleh SPRM sekitar jam 8.30 malam kemarin selepas mereka hadir memberi keterangan di Ibu Jabat SPRM. Suspek pertama katanya merupakan pengarah syarikat yang melobi projek pembinaan itu, manakala 2 lagi suspek yang juga merupakan pengarah syarikat disyaki meminta serta menerima rasuah yang kononnya untuk diperserahkan kepada seorang mantan menteri. Ini bekas menteri katanya, melibatkan seorang menteri, saudara. Menteri mana? Biarlah SPRM menyiasat. Kerana sebab itu dengan perintah reman selama 3 hari bermulai hari ini, saudara, telah pun dikeluarkan oleh Magistrate Tirza Zulaika Rahanuddin selepas SPRM membuat permohonan di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. Jadi, menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azhar Maki, beliau mengesahkan tangkapan itu dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Adalah, saudara, kalau itu benar, kalau ketiga-tiga ini mengaku, koyaklah mantan menteri sebut. Sebab itu saya katakan, jangan banyak sembang, jangan tuduh kluster mahkamah, jangan tuduh orang itu, orang ini. Kalau diri sendiri pun mungkin terkait. Saya tak boleh menamakan menteri itu, tapi yang dapatan saya, jumlahnya yang saya katakan masuk dalam beg. Oh, tunai, saudara. Wang tunai, 15 juta. Kita makan apa, saudara? Itu keadaannya. Dan sumber SPRM juga memberitahu Akhbar Utusan Malaysia bahawa keterangan daripada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun diambil oleh SPRM kemarin. Jadi mantan Perdana Menteri dilaporkan menghabiskan masa dari pagi hingga tengah hari semalam katanya untuk memberi keterangan kepada penyiasat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia di Putrajaya. Artinya Tan Sri Muhyiddin telah pun dipanggil untuk berada di SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Ini siasatan ini mengenai isu katanya sudah pun di peringkat akhir untuk dilengkapkan sebelum dihantar ke Jabatan Peguam Negara bagi menanti arahan selanjutnya. Dekat dah, saudara. Hampir dah terpulang. Saya tak mau cakap lebih daripada itu, saudara. Jadi memetik sumber yang tidak namakan memberitahu bahawa sebelum ini beberapa pemimpin tertinggi Bersatu turut diambil keterangan mereka. Saya tak nak menuduh, saudara. Bila keadaan begini berlaku, tapi paling tidak pun kerajaan hari ini tidaklah macam yang dulu, terburu-buru, belum siap siasatan, terus bawa charge ke mahkamah. Ini yang dialami oleh Datuk Seri Najib, dialami oleh Sri Zahid dan beberapa pemimpin UMNO. Saya mengucapkan terima kasih pada Yang Mohd Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun mereka menuduh beliau melakukan witch hunt ataupun pembalasan politik, tapi tak nampak caranya beliau menyerahkan pada SPRM. Terpulanglah bagaimana SPRM mahu melakukan siasatan dan beliau tak campur. Itu keadaannya. Saya harap kita tunggu saudara tak lama. Kertas siasatan dah peringkat akhir. Saya menyangkakan sekitar dalam seminggu lagi. Mungkin lepas saja pembentangan bajet, mungkin bajet tak bajet, ada pula mereka yang memakai baju kuning ataupun baju ungu. Kita tengok, saudara. Saya minta saudara, jangan saudara mendahului undang-undang dan mengatakan mereka bersalah seandainya mereka dibawa ke mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan. Sebagaimana saya katakan, no one is guilty unless is proven by the court.
Saudara Sultan Al-Fatih, LCS macam mana? Itu pun kita tunggu daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya yakin SPRM akan melakukan siasatan yang akan melibatkan ramai menteri-menteri. Sebab itu bila anda berkuasa, janganlah anda melihat dengan kebongkakan, jangan anda melihat segala-galanya untuk pengisian tembuluk anda. Dulu saya dah bercakap. Tapi mereka merasakan dengan adanya kuasa untuk mengkayakan diri dan keluarga, tanggunglah sendiri, saudara. Saudara Sultan Fatih katanya kertas siasatan dah siap. Benar. Tapi masalah sekarang ni, saya siang tadi berjumpa dengan kawan. Ya, saudara, lepas sembahyang Jumaat tadi berjumpa kawan. Permasalah sekarang ni, banyak kertas siasatan yang lengkap, yang telah pun disiapkan oleh SPRM berada di meja Peguam Negara. Tapi Peguam Negara ni pula bakal bersara dalam 2-3 minggu mendatang. Itu yang saya rasa mungkinlah selepas bajet nanti adanya Peguam Negara yang baru. Kabarnya calon Peguam Negara pun sudah pun dikenal pasti. Dan beliau kini berada di Kota London untuk meneruskan pengajian sementara untuk mengkaji bagaimana nak menjadi Peguam Negara yang baik. Kabarnya. Saya tidak menjerahkan, tapi itu yang saya difahamkan. Kita tunggulah sama ada. Saya bagaimanapun, ini tak seronok saya. Tiba-tiba saja dalam kemelut kita nak menghadapi pilihan raya negeri, 6 buah negeri, iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan. 6 buah negeri ini sepatutnya mengadakan pilihan rayanya. Ya, saudara, tapi di saat-saat dalam penantian ini tiba-tiba Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Eng Swee Lim, mengisytiharkan kerusi bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batang Kali kosong. Alasannya kerana ahli Dewan Undangan Negeri Batang Kali, Yang Muhammad Harumaini Omar, katanya gagal menghadiri diri dalam persidangan Dun Selangor selama 6 bulan tanpa sebarang notis. Ini pun satu hal juga. Anda dipilih sebagai wakil rakyat. Waktu nak bertanding dulu, bagai nak gerak minta undilah saya. Tapi bila Dewan Bersidang, anda tak pergi. Apakah hanya sekadar makan gaji begitu saja? Ini bila rakyat kata makan gaji buta. Saya tak mau menuduh lebih daripada itulah, tapi bila melihat laporan, menurut apa yang dikatakan oleh Eng Swee Lim, 6 bulan mesyuarat diadakan berdasarkan data pada penyata rasmi dan buku kedatangan adun. Harmoni tidak hadir tanpa kebenaran speaker pada keseluruhan persidangan Dewan Undangan Negeri dari 23 hingga 30 November 2022 sehingga 2 Disember 2022 dan 5 hingga 6 Disember 2022. Setara daripada bulan November, Disember, lama tu saudara, 6 bulan. Jadi memandangkan tempoh 6 bulan dikira bermula dari 28 Julai 2022, maka seperti yang diperuntukkan dalam beberapa perkara LXAX, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959, tempoh ketidakhadiran Yang Berhormat Batang Kali itu telah melebihi 6 bulan. Jadi maka pada menjalankan kuasa beliau sebagai speaker Dun Selangor, jadi beliau mengisytiharkan kerusi Harumaini kosong. Pula dah, orang nak sibuk pilihan raya ni tak payah nak kosong lah dah. Cepat-cepatlah adakan pilihan raya, selesai masalah. Sekarang malahlah saya nak ulas sebab dia pun bukan daripada ahli Barisan Nasional. Saya kalau dia wakil rakyat Barisan Nasional, memang malam ni saya palu dah habis-habisan. Tapi kerana dia bukan dapat datang daripada Barisan Nasional, nak ulas lebih nanti orang kata saya berdendam sebab saya orang UMNO, tak seronok saya. Jadi saya haraplah agar ini menjadi pengajaran kepada rakyat. Pilihlah dalam pilihan raya negeri yang akan datang, pilihlah calon-calon yang dilihat dan diyakini mahu ikhlas melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Sebab suara mereka diperlukan oleh rakyat untuk dibawa ke Dewan Negeri. Sebagai adun Dewan Negeri, mereka akan mengutarakan segala masalah rakyat. Kalau tak masuk Dewan Negeri, macam mana dia nak menyuarakan? Apakah hanya pergi jumpa pejabat DO? Boleh selesai? Tak boleh selesai. Banyak persoalannya. Lebih-lebih lagi kawasan Batang Kali. Saya pernah tinggal di kawasan Batang Kali, saya tahu. Banyak isu-isu pembangunan yang tidak terlaksana di sana, saudara. Malah kita tengoklah yang terbaru lagi apa jadi, tanah runtuh dan sebagainya. Aduh, hai. Dan ini satu lagi, saudara. Di sebalik masalah di Batang Kali, wakil rakyatnya sudah pun dikosongkan, tidak lagi dari wakil rakyat. Tiba-tiba untuk pertama kali berucap di Parlimen. Sebab itu saya katakan,
ahli-ahli parlimen yang baru ni belajarlah untuk berucap. Jangan melontarkan ucapan anda secara sembrono. Fikir dulu sebelum apa nak diucapkan. Sebab saya melihat bagaimana ucapan ahli parlimen daripada KAPA dia yang baru saya Puan Halimah. Tiba-tiba bila dia menegur isu, memanglah dia daripada parti PAS. Secara macam seolah tak bersetuju berhubung tentang package makanan umah. Yang dia makanan apa dia kata rahmah. Secara ini untuk masyarakat, warga B40. Tiba-tiba dalam kritikan itu, secara bila dia mengatakan mungkin sepatutnya tak payah disebut pun. Boleh cakap bahawa mengharapkan agar package Mahkamah Rahmah ini diperhatikan kualitinya supaya rakyat dapat menerima makanan yang bermanfaat untuk mereka. Tak payah nak sebut makanan yang low quality yang mungkin menyebabkan mereka terdedah pada kanser ataupun autoimmune disease dan autisma dan sebagainya. Orang tahu anda sebagai doktor, tak payah nak tunjuk kepakaran anda lah. Jadi bila keterlanjuran begitu, walaupun beliau sebagai doktor, bila mengutarakan pandangan ini di parlimen, boleh nak menegur. Tapi bila salah tegur sekarang ni, dah kena teruk, kena balun lah. Berselerak orang duk balun dia. Rakyat pun balun, netizen balun. Bagi saya sebagai wakil rakyat, saya harapkan sebelum nak menuturkan kata-kata lebih-lebih lagi di parlimen. Memanglah, alhamdulillah sekarang ni parlimen tak adalah jadi macam kandang sarkis dah. Adalah 2-3 orang tu masih lagi mengamalkan sikap-sikap yang sebegitu. Tetapi saya nampak ada sikit ketenangan. Mungkin kerana mereka adalah wakil-wakil rakyat, ahli parlimen yang baru. Tapi, Saudara Saleh Talib, betul ke menu rahmah boleh kanser? Dia kata bukan menu Galina ke? Saya tak tahulah saudara. Jadi bila disebut menu rahmah boleh mengakibatkan kanser, keadaan inilah yang menggusarkan rakyat. Sepatutnya terima kasihlah kalau ada kedai-kedai yang menyediakan menu rahmah. Kalau rasa ada bukti nyata, bawa ke parlimen, tak ada masalah untuk memperjuangkan suara rakyat. Tapi sekarang ni banyak kedai-kedai ataupun pusat-pusat penyediaan makanan, mereka berusaha untuk menyantuni rakyat dengan harga makanan sebagaimana yang disarankan oleh pimpinan kerajaan. Mereka juga faham. Cuma saya selalu menyarankan pada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna, pastikan barangan-barangan diturunkan. Barulah pekedai-pekedai, peniaga-peniaga dapat menurunkan harga makanan yang disajikan, yang dijual pada rakyat. Itu saja saudara. Tapi janganlah kata makanan ini boleh mengakibatkan kanser. Anda memberi kenyataan sebab anda wakil rakyat. Dan anda bercakap di parlimen. Dan anda mempunyai latar belakang sebagai seorang doktor. Tentulah lebih meyakinkan rakyat. Jadi akhirnya rakyat memboikot. Kalau mereka boikot makanan rahmah ni, dia nak makan apa pula? Takkan nak makan ubi kayu? Aduh, ini masalah saya. Jadi kita dulu masa zaman Tun Razak dulu ada pula restoran rakyat RM3.50 dia makan tengah hari. Seingat saya lah restoran rakyat, sekarang ni tak ada lah. Mungkin gamaknya kerajaan hari ini mau mewujudkan suasana sedemikian. Tapi nak mengkritik boleh. Saya mengalu-alukan kritikan dan insya-Allah saya akan ulas apa yang anda lontarkan di parlimen. Tapi biarlah kritikan itu berfakta dan juga benar-benar menyangkuti soal rakyat. Ini Dewan Rakyat, saudara. Saya haraplah dalam masa-masa mendatang ini, saudara, saya mengharapkan agar suasana politik kita ni diladani oleh wakil-wakil rakyat yang benar-benar berjiwa rakyat, saudara.